Kembali bicara langsung daripada Stadium Sultan Abdul Halim. Suka menanti halus tak Kedah ini. Aksi separuh masa yang pertama di antara Maksak Perlis dan juga Maksak Terengganu baru saja tamat dengan Maksak Perlis berjaya buat 2 try. Kejutkan oleh Arwah Mat Nazruddin dalam pasukan Perlis ini sungguh ditagih sebenarnya. Beliau membuat gerakan-gerakan dalam pasukan support oleh beberapa pemain yang dilihat begitu berbisa sekali untuk Perlis untuk mencatatkan ataupun memang perlukan kemenangan pertama dalam kejohanan ini. Berapa main forward mereka main dengan baik. Itu juga support yang diberikan oleh Muhammad Ashraf dan juga Mak Zizat Yunus di separuh masa yang pertama tadi. Jelas memberikan kelebihan kepada Perlis berbanding dengan Terengganu yang masih lagi mencari-cari jalan di bawah head coach mereka Muhammad Nazim bin Nasir. Ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh Terengganu yang bisa di separuh masa yang pertama tadi, tapi tidak dapat menembusi pertahanan pasukan Perlis yang bermati-mati mahukan kemenangan yang pertama dalam kejohanan ini. Pada tuan-tuan di luar sana yang baru saja bersama kami, Rugby Online dibawakan kejohanan Maksak Games 2022, acara rugby daripada Stadium Sultan Abdul Halim. Suka menanti Alustar Kedah ini. Kita telah pun masuk ke peringkat perlawanan yang kedua, peringkat kumpulan, dan akan menamatkan perlawanan kumpulan A untuk sesi pagi ini ialah pertemuan di antara dua pasukan ini, Maksak Perlis dan juga Maksak Terengganu, dan diikuti dengan Penjara Malaysia akan bertemu dengan PDRM saya kira. Bukan, Maksak Malaysia akan bertemu dengan siapa lepas ini? Penjara akan bertemu dengan PDRM, ya betul. Dan diikuti dengan Pahang akan bertemu dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Perlis mencari kemenangan pertama dalam kejohanan ini, memberikan peluang kepada mereka terbuka untuk perlawanan yang ketiga untuk mencari slot. Mana tahu mereka boleh mengejutkan pasukan Kedah di perlawanan yang ketiga nanti. Perlis melakukan serangan, dikeluarkan di sebelah kiri elemen jersey nombor 18 Muhammad Aisumuddin bin Zaini. Juga kelihatan untuk pasukan Perlis jersey nombor 22 ialah Muhammad Amirul Ashraf bin Fariduddin, dan di sebelah sini yang jersey nombor 14 ialah Nur Zarizat bin Yunus. Line out untuk Terengganu saya kira perlu melakukan satu gerakan fly half Muhammad Nasharuddin bin Ismail dan juga gandingan dengan scrum half Muhammad Zul Hakim bin Zulkifli perlu satu untuk pasukan ini. Tidaklah begitu tinggi harapan diletakkan kepada Maksak Terengganu, tapi sekurang-kurangnya untuk memberikan tentangan dalam perlawanan mereka harus lebih fokus dan lebih sharp. Lagi kesilapan dilakukan dalam line out. First knock on diberikan kepada Terengganu, kesilapan daripada pasukan Perlis. Terengganu mengatur serangan ke belah blind kali ini. Yang memegang bola itu ialah Muhammad Zaini Akil, Nick Muhammad Zaini Akil bin Zainurin. Ke sebelah kanan dia berikan tangan yang hebat
Tahanan pasukan Perlis biarkan saja. Dah pun tumbang dua orang main Perlis di ujung sini. Bermatian-matian mereka melakukan pertahanan untuk menidakkan gerakan daripada Terengganu. Mereka tahu lebih baik jangan diberikan secara mudah. Apa saja boleh berlaku. Dan itulah yang mereka lakukan sekarang. Johor dah main ke bajet. Johor dah habis untuk hari ini. Untuk pagi ini dia dah menang lawan dengan Perlis dan juga menang lawan dengan Kedah. Itu kisah Johor. Akan bersambung petang nanti. Johor main petang nanti lepas solat Jumaat. Sesi start pukul 4. Ada apa-apa lagi pertanyaan yang bolehlah tanyakan di ruangan chat. Steady kawan saya jersey nombor 14 Perlis. Wow, nombor 14 Perlis tu Nur Jasrizat bin Yunus. 2-3 kali juga banjat petik nama dia. Baik, scrum down daripada Terengganu. Bergerak sebelah blind, tidak mahu support sebelah kiri, terus dia keluar pada open, mencari rakan forward supaya set up lebih awal. Baik sekali hentakkan dilakukan oleh pemain Terengganu ini. Scrum half melihat kiri dan kanan, ekstra sebelah kiri, lubang bahagian tengah, hanya satu offload diperlukan. Saya terus saja mau dicuri oleh pertahanan, tidak dibenarkan oleh pengadil. First attempt sangatlah baik sebenarnya daripada Perlis. Sedikit terlambat kesilapan beliau tidak mau melepaskan bola lebih awal sebentar tadi. Ada man down untuk Perlis di ujung sana. Ahmad Zulhanan Selangor. Game pukul berapa Selangor? Lepas ni ialah Penjara lawan KL. Bukan, lepas ni ialah PDRM lawan Penjara. Lepas tu Padang KL. Selangor first game lepas Jumaat. Sarawak lawan Selangor. Game meletup itu tuan-tuan, puan-puan di luar sana, ialah pada pukul 4 petang. First game lepas Jumaat. Jadi bolehlah penyokong Selangor dan juga penyokong Sarawak untuk melihatkan second game tim anda. Perlawanan pertama mereka sesi petang nanti adalah pada pukul 4 petang. Kita akan bersambung live semula melalui rugby online yang bawakan Maksak Games Rugby 2022. Tak keluar pula tendangan dari main Perlis. Terus saja ke dakapan Muhammad Zul Hakim bin Zulkifli. Lagi Zul Hakim ke sebelah kanan. Kali ini keliwat beliau sangatlah penting sebenarnya untuk menukar tempo dan juga keputusan perlawanan ini. Tapi kesilapan demi kesilapan yang dilakukan menidakkan sayang sekali Terengganu. Serangan dari Terengganu, miss pass terus saja kepada winger. Masuk kembali ke dalam. Ialah Muhammad Aiman Hakim Muhammad Azan. Bijak akan buat setting kembali kepada peluang Terengganu masuk ke bahagian tengah. Pendek saja hantaran demi hantaran. Tackle cermat daripada barisan pertahanan Perlis ke sebelah kanan. Advantage diberikan mengadil. Offside pula. Offside, saya kira line offside. Sebelah kiri penalti kembali kepada Terengganu untuk mereka kembali ke dalam perlawanan ini, mencari sisa-sisa tenaga mereka. Mana tahu suatu boleh saja berlaku, terutamanya hanya dua mata ataupun dua try dipisahkan di antara kedua pasukan ini. Kerja keras yang ditunjukkan oleh pertahanan Perlis harus dipuji sebenarnya dalam perlawanan ini.
Ya, kita nak benarkan quick tap player. Sikit penjelasannya pengadil untuk meneruskan perlawanan. Membuang sedikit masa sebenarnya, menidakkan peluang Terengganu untuk kembali dalam perlawanan ini. Sementara PDRM dan juga penjara Malaysia sudah pun bersedia di luar pos padang untuk perlawanan kedua pasukan. Di manakah peminat-peminat PDRM, pasukan yang kita sangka ataupun kita jangka favourite, pasukan favourite sendiri dari pihak komentator Banjep untuk membawa pulang trofi Maksak Games 2022. Kali ini dilihat persiapan mereka lebih rapi berbanding dengan persiapan PDRM pada tahun-tahun yang lalu. Dah pun bermula camp sejak sebelum Ramadan lagi, manggil hampir 30 orang ke dalam camp tuan. Hampir 30 orang pemain-pemain seluruh negara dipanggil menyertai camp latihan Polis Diraja Malaysia untuk Maksak Games 2022 ini. Dan akhirnya 15 pemain terakhir dipilih setelah menjalani latihan demi latihan, dan muka-muka mereka sangatlah familiar. Ada hampir semua kejohanan dan mungkin juga akan berada di Arau pada hujung minggu ini. Dapat juga Terengganu try. Yang pertama, mereka masih lagi belum mau mengalah. Sekarang ada baki lagi perlawanan dalam pertembungan mereka ini. Hanya berapa poin saja memisahkan dua orang ni? 5 poin ke 7 poin saja. 7-10 sebenarnya. 10-7, 3 poin saja memisahkan Terengganu dengan Perlis. Perlis yang dilihat begitu gembira di separuh masa yang pertama, siap cakap nasi ayam semua, nasi ayam double. Kini sedikit tergugat dengan kebangkitan Terengganu di separuh masa yang kedua. Silap pula. Terus menunduk fly half Terengganu dengan tendangan tersebut. Baru saja semangat nak naik, terus dah down balik. Untuk aksi separuh masa yang kedua ini, Perlis perlu berhati-hati. Harus perlu lebih baik memegang bola. Tidak boleh ada kesilapan, dan itulah yang berlaku sebenarnya ketika ini. Terus kembali kepada penguasaan Terengganu. Tidak, kembali kepada penguasaan Perlis. Lebih tenang mereka kali ini, sudah pasti mahu mencari line out terlebih dahulu. Nazruddin sudah pun berbisik-bisik kepada rakan-rakannya. Kita harus perlu tenang, mahukan permainan bagaimana. Mahu merobek di bahagian tengah. Sebelah kanan kali ini serangan daripada Perlis. Lepas Nazruddin mencadangkan offload bijak sedikit saja. Sayang sekali, advantage terus kepada Terengganu. Sudah pun nampak bola. Adakah lagi saki-baki perlawanan di dalam perlawanan ini? Sungguh getir, walaupun di antara kedua pasukan yang tewas di separuh ataupun di peringkat kumpulan yang pertama tadi, tapi kini mereka bertembung untuk mencari kemenangan yang pertama untuk kedua pasukan. Dan siren telah pun dibunyikan. Last play saya kira untuk Terengganu membuat kejutan dalam perlawanan ini. Separuh masa kedua ini memang milik mereka. Perlis dipaksa bertahan selama 10 minit dalam separuh masa yang kedua ini. Adakah lagi sinar untuk Terengganu kembali, ataupun Nazruddin dan rakan-rakan akan berjaya menutup pergerakan mereka di dalam kawasan mereka ini. Scrum down Terengganu. Gerakan terakhir, gerakan yang memisahkan di antara kedua pasukan ini, terlepas pula dari genggaman. Kesilapan mudah daripada Terengganu memaksa pengadil menamatkan perlawanan. Bertepuk gemuruh penonton-penonton seluruh stadium. Sultan Abdul Halim ini kemenangan mutlak kepada Maksak Perlis.